Alhamdulillah, Allah permudahkan urusan kita berkumpul pada hari ini, pada malam ni, untuk sesi satu kuliah maghrib, satu slot kuliah maghrib. Dan kebetulan saya pun mari daripada Kelantan semalam sampai hari ini, sebab hari ini saya ada kursus di Kajang. Di Kajang ni lah, kursus di Kajang ni juga, di dekat dengan Institut Penyelidikan Pertahanan, STRIKE, kaitan dengan pemakanan ataupun nutrition untuk pesakit kanak-kanak. Jadi ambil peluang insya-Allah untuk malam ni berkongsi, dan jika ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang mungkin persoalan yang berkaitan dengan apa jenis pemakanan ke, boleh kemukakan lah. Tapi hari ini, malam ni, sebagai satu langkah persediaan kita menuju ke madrasah Ramadan, bulan tarbiyah, bukan sekadar tarbiyah untuk fizikal, tapi tarbiyah juga kepada jiwa kita di bulan Ramadan. Dan insya-Allah dari sudut kesihatannya kita akan berbincang ataupun berkongsi berkaitan dengan pemakanan ataupun nutrisi semasa bulan Ramadan dan sebelum daripada bulan Ramadan. Jadi ayat yang ada ke depan ni, satu ayat yang kita biasa dengar, daripada surah Al-Baqarah ayat 183, berkaitan dengan kewajipan untuk berpuasa yang disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang telah pun disebut, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Dengan hasilnya kita mohon supaya akhirnya kita panggil matlamat dia lah untuk mencapai kepada darjat ketakwaan itu sendiri. Jadi saya tak nak sentuh dari sudut kelebihan bulan Ramadan puasa kan. Sebab saya sentuh dari sudut kesihatan dan pemakanan, sebab itu bidang saya. So saya di USM ni sekarang ni mengendalikan kes berkaitan dengan kanak-kanak dan juga berkaitan dengan dialisis. Dialisis ni cuci darah lah. Bukan sekadar cuci darah, sebenarnya dia kita panggil cuci buah pinggang. So dialisis ni dia ada dua jenis kan. Satu dia guna air, satu dia guna mesin, hemodialisis dan peritoneal dialisis. So yang tu memang saya akan berjumpa dengan pesakit-pesakit inilah. Sebab pesakit ni pesakit rutin je lah yang datang. Jadi hari ini, malam ni, kita sentuh secara umum berkaitan dengan pemakanan, persediaan dari sudut pemakanan dan kelebihan-kelebihan berpuasa kepada kesihatan dan juga pemakanan. Ini objektif kita menjaga pemakanan. Satu, yang pertama, untuk kita mengawal, kita panggil metabolik ataupun panggil proses dalam tubuh badan kita, sama dari segi glukos, dari segi gula, kawalan lemak dan juga tekanan darah. Yang kedua, kita nak mengelakkan daripada berlakunya masalah komplikasi penyakit tidak berjangkit. Kalau di kementerian tu dipanggil NCD, non-communicable disease, ataupun penyakit tidak berjangkit. Dia ada dua, penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit ni yang jangkitan lah. Kalau penyakit tidak berjangkit ni macam kencing manis, dia tak berjangkit kencing manis ni. Tak, dia mari daripada metabolik, hasil daripada metabolik badan kita sendiri. Yang ketiga, untuk menggalakkan kesihatan yang lebih baik. Dan yang keempat, sebagai satu langkah penjagaan kesihatan bagi pesakit ataupun pengguna ubat dan juga insulin. Okey. Ini objektif. Dan dari segi kaedah makanan seimbang, kita ada yang pertama, makan dari semua jenis kumpulan makanan. Maksudnya kita kumpulan makanan kita ni dia pecah dua. Satu makronutrien, nutrien besar, makronutrien dia panggil.
Yang kedua dipanggil mikronutrien. Nutrien kecil. Okay, kalau makronutrien ni dia menyumbang kepada tenaga. Contoh dia macam karbohidrat, protein dan juga lemak. Makronutrien ni dia wajib kita kena ambil. Cuma had pengawalan kita kena ambil tu ada dipanggil cut off dia lah, dia panggil tahap limit dia. Kalau pesakit tertentu ni, penyakit tertentu, dia ada kawalan ke atas makronutrien tertentu. Contoh paling mudah, saya jaga pesakit dialisis. Kalau pesakit buah pinggang kronik ni, dia kena kawal pengambilan protein dia, lauk-lauk lah. Buah pinggang kronik ni stage 3 dan stage 4. Tapi bila masuk stage 5 ni tahap akhir. Penyakit buah pinggang tahap akhir ataupun kegagalan buah pinggang. Okay, dia dah start, kita pengiraan dia kena tinggikan pengambilan protein tu. Dia berbeza sikit. Sebab tu kadang-kadang pesakit bila rujuk kepada saya, dia confuse. Dia kata dulu doktor cakap kena kawal protein. Sekarang kenapa kena ambil protein lebih? Kita terangkan balik kat dia. Sebab bila dah menjalani dialisis, itu satu proses keperluan dia berbeza. Okay? Kalau mikronutrien, contoh macam kalsium, mineral, itu mikronutrien. Dia tak menyumbang kepada tenaga, tapi dia juga penting untuk satu proses kawal atur dalam tubuh badan kita. Okay. Yang kedua, jangan makan satu jenis makanan saja. Tak bolehlah makan nasi saja, makan protein sahaja, makan lemak sahaja, tak boleh. Makan daripada kumpulan, pelbagai jenis kumpulan. Dan yang ketiga, kita kena bersederhana. Yang ini paling penting lah, bersederhana. Kita panggil keep moderation in our lifestyle ataupun in our diet. Okay. Okay, persiapan diet sebelum Ramadan. Okay, so kita nak bercakap tentang persiapan dari segi pemakanan sebelum Ramadan ini. Kita kena faham tentang perubahan fisiologi. Perubahan fisiologi, maksud fisiologi ni ialah perubahan fungsi tubuh. Fisiologi ini perubahan fungsi tubuh. Kalau dalam ilmu sains dia ada anatomi dan fisiologi. Anatomi ni kita kenal tentang anggota. Kita kenal hati, kita kenal buah pinggang, kita mengenali tentang usus, itu anatomi. Tapi fisiologi kita mengenali tentang fungsi-fungsi anggota-anggota tersebut. Biasa pelajar perubatan, pelajar sains kesihatan, dia akan ambil dah subjek ni, anatomi dan fisiologi, tahun pertama dia ambil benda ni. Okey, dari segi fisiologinya, hati kita akan melepaskan gula, dipanggil glycolysis, pemecahan gula di saat badan sudah kehabisan gula dari darah, dalam darah tu. Bila dah detect hypoglycemia tu, dia akan melepaskan gula. Hati kita menghasilkan gula. Okey, yang kedua dari segi pundi hempedu. Okey, pundi hempedu semasa proses berpuasa tu, okey, dia akan memekatkan hempedu untuk kegunaan bagi tempoh berbuka. Dan yang ketiga dari segi pankreas. Okay, pankreas ni antara organ paling penting untuk kawalan gula. Kalau siapa-siapa yang ada masalah kencing manis, biasa dia kenal dengan pankreas ni. Sebab pankreas ni dia menyebabkan penghasilan insulin. Tahu insulin tak? Insulin ni kalau pesakit kencing manis yang bergantung kepada suntikan insulin. Suntikan insulin ni, dia ambil insulin daripada luar, dia cocok dekat perut tu untuk mengawal gula dalam darah. Tapi rupanya dalam badan kita pun dia ada insulin juga yang dihasilkan oleh pankreas. Pankreas ni satu anggota badan yang menghasilkan insulin. Jadi penghasilan insulin sangat perlahan dan dia akan menyebabkan hati dan juga otot mengeluarkan gula simpanan. Okay. Dan dari segi yang keempat sudah pasti perut lah. So perut dari segi penghasilan asid perut dia berkurangan semasa bulan puasa. Jadi sebab tu kalau kita kata kalau dalam tempoh 1 hingga 7 hari Ramadan, 1 hingga 7 Ramadan, orang yang tak pernah puasa sunat, dia akan rasa sangat lapar. Dia akan rasa sangat lapar sebab berlakunya proses adaptasi, dia panggil. Proses cuba nak adapt lah. Nak cuba nak menyesuaikan diri dia dengan
keadaan baru di mana dia tak makan dan minum pada siang hari. Benda tu berlaku. Tapi kalau orang yang dah biasa puasa sunat, puasa Syakban ke, puasa Rejab ke, insya-Allah dia takkan berasa sangat benda ni. Okey. Sebab dia proses adaptation proses tu berlaku masa tu. Tapi lepas 7 hari sehinggalah ke hari yang ke-30, di situlah bermulanya ataupun berlangsungnya kita panggil proses telah pun disesuaikan dan tubuh badan kita serta otak kita sudah boleh menerima. Sudah boleh menerima keadaan di mana kita tidak makan dan minum pada siang hari. Okey. Ini secara fisiologi mudah senang lah. Senang nak cerita. Okey. Kemudian dari segi persediaan kita untuk bulan Ramadan. Yang ni benda paling popular. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni orang kecek semua. Orang perlu ke tak bazar Ramadan ni? Bazar Ramadan tu tak apalah, niaga kan. Yang pentingnya kita memilih tempat yang bersih lah, bersih dari sudut makanan yang disediakan. Cumanya dalam keadaan lapar ni, pasal tak kalau budak-budak dia pergi bazar Ramadan semua dia nak beli. Tak, kita tengok cerita Upin tu. Nak beli semua jenis ayam, nak beli ayam goreng, ayam bakar semua, ayam panggang. Kita budak lah. Kalau budak saya rasa kita sendiri kadang-kadang. Sebab pada waktu petang, di mana kita dah punya metabolisme tu dah makin menurun masa tu, dan tahap pada waktu 3 hingga 7 tu antara waktu yang paling kritikal lah, di mana kita mudah untuk terpengaruh dan membuat keputusan untuk mendapatkan banyak makanan. Okay. Itu dari segi psikologinya. Sebab tu antara tips yang pernah dikongsi oleh seorang bahagian keuangan lah. Dia kata kalau nak keluar ni kena makan dulu. Tapi bulan puasa tak boleh makan lah. Tapi nak ceritanya kalau nak keluar tu kena pastikan tidak lapar. Sebab bila lapar keluar, tengok semua benda nak beli. Cuma dari sudut aspek kesihatannya, cuma nak terangkan sini bahawa pada waktu petang tu memang normal kalau kita berasa nak beli semua benda. Sebab otak kita telah pun dipengaruhi. Siapa yang kata puasa ni bulan untuk mengawal nafsu. Bukan sekadar nafsu makan, tapi nafsu untuk berbelanja semua tu lah. Okay. Takut-takut beli banyak dan tak habis, menjadi pembaziran pula. Okey. Okey. Antara masalah yang biasa berlaku masa bulan puasa, dari segi kesihatan, yang pertama tekanan darah rendah. Bagi sesetengah orang, iaitu kemungkinan penyebabnya ialah kekurangan air dalam badan. Okey. Dan cara mengatasi, pengambilan air pada waktu malam perlu ditingkatkan. Okay. So antara cara yang bagus, saya suka di setengah masjid tu, dia sedia air kosong. Dia sedia air kosong. Masjid ni pun ada saya rasa. Dia sedia air mineral ke, air dalam cup ke, air kosong, air putih. Tak kisahlah air dalam jenama apa, tak kisah. Yang penting air masak ataupun air mineral ke air putih tu disediakan untuk para jemaah. So bila orang yang sembahyang tarawih tu dia minum air, so dia cuba pastikan untuk dapatkan kita panggil hydration tu ataupun proses pengambilan air tu lancar pada sebelah malam. Okey. Yang kedua, boleh berlaku bagi sesetengah orang sakit kepala semasa berpuasa. Okey. Yang ini disebabkan oleh faktor, kalau dari segi faktor bukan pemakanan, dari segi aspek tidur tu lah. Yang dari segi faktor pemakanan, kemungkinan dari segi aspek pengambilan kafein. Ada orang yang biasa duk ambil minuman berkafein pagi-pagi, hari-hari, tiap-tiap pagi, bulan puasa sebab tak ambil minuman berkafein, rasa pening kepala. Tapi ini sebenarnya tips ni perlu dikongsi sebelum Ramadan kan, sebab kita nak ajar dari segi bagaimana mengawal ataupun mengurangkan pengambilan kafein sebelum daripada Ramadan itu bermula. Okey.
Okey, kemudian gula rendah, gula rendah. Okey, pengambilan gula ringkas yang tinggi dan cara mengatasinya biasa pada waktu malam ataupun kita biasakan mengambil makanan yang tinggi serat. Nanti saya cerita lebih pasal serat lepas ni lah. Okey. Yang keempat, sembelit. Sembelit ni tak boleh nak buang air besar. Okey. Kemungkinan berlakunya masalah kekurangan air dan kekurangan makanan tinggi serat. Okey. Kalau pesakit saya di ward tu, yang kanak-kanak ramai kot yang sembelit kadang-kadang Bila kita buat dari segi penilaian makanan, antara kes yang paling popular disebabkan kurang minum air. Dan satu lagi disebabkan kurang ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia kena sama-sama banyak tu. Dia tak boleh ambil sayur banyak ke kurang air, tak boleh juga. Dia kena dua-dua sekali. Okey. Dari segi masalah penghadaman. Kalau sekarang kita ada produk-produk tertentu yang boleh mengurangkan rasa ketidakhadaman tu, kan? Macam-macam ni produk lah di pasaran ni. Cuma nak ceritanya, masalah penghadaman semasa bulan berpuasa biasanya berlaku bila malam tu kita mengambil makanan bergoreng ataupun makanan yang tinggi lemak terlalu banyak. Jadi bila makanan tinggi lemak, makanan bergoreng dia ambil terlalu banyak pada malam bulan Ramadan tu ataupun malam bulan puasa, secara tak langsung dia boleh menyebabkan berlakunya masalah ketidakhadaman kepada kita lah. Okey, pedih ulu hati. Okey. Kemudian sakit sendi. Pedih ulu hati ni biasa disebabkan faktor asid lah. Pedih ulu hati ni kadang-kadang disebabkan faktor kalau dalam bahasa sains dipanggil reflux. Reflux ni asid dalam perut kita sepatutnya dia tak keluar tapi dia terkeluar. Bila dia terkeluar, dia kena kat bahagian pintu antara saluran makanan dengan perut. So dia menyebabkan berlaku masalah, ada reaction kat situ. Jadi situ kita rasa pedih ulu hati ni. Pedih ulu hati ni faktor daripada berlakunya asid tu terkeluar daripada bukan isi perut, daripada perut kita sendiri. Okey. Okey, dari segi tips okey, tip pemakanan sihat. Yang ni secara general Kalau yang spesifik kepada pesakit-pesakit tertentu boleh tanya lepas ni lah. Secara general. Okey, masa makan yang seragam sebelum bulan Ramadan. Okey, jadi masa bulan puasa kita tak ada masalah sebab kita akan makan sahur dan akan berbuka pada waktu yang sama. Tak. Cuma jangan sahur ni terlalu awal lah. Sahur pukul 12.30 malam dia tak panggil sahur. Sahur ni wajib sebelum subuh lah. Bukan sejurus sebelum subuh, maksudnya sebelum subuh. Bukan kata pukul 1, pukul 2 pagi. Kita di Malaysia ni pukul 2 pagi nak sahur tu awal sangat, kan? Masa dalam pukul 5, is it okay lah. Okay. Kemudian praktis untuk banyakkan minum air masak dan ataupun bawa bekalan semasa tarawih. Tapi kebanyakan masjid dia sediakan lah. Dalam 2-3 tahun kebelakangan ni saya tengok banyak masjid yang sediakan. Tambah-tambah sekarang ni ada kowe ke kuku ke senang minum air situ je. Okey. Kemudian makanan tinggi serat. Saya akan pergi detail makanan tinggi serat. Okey. Seterusnya amalkan iftar dan makan malam secara berasingan. Okey, maksudnya kita buka puasa dulu. Kemudian solat dan makan. Okey, itu antara cara. Kalau siapa pergi ke Kelantan, pergi ke Madinah Ramadan Madinah Ramadan tu dia akan buka puasa dulu. Buka puasa dengan buah kurma dan kuih, kemudian pergi solat, lepas tu baru datang makan nasi lah. Sebab bila mana dia ada jarak antara dua waktu makan, tapi kita faham lah, dia ada kekangan-kekangan tertentu lah, kan? Setengah masjid dia tak lewat gitu, tapi nak ceritanya antara iftar dengan makan malam tu, dia kena ada satu gap masa sedikit. Sebab kita nak bagi tempoh bertenang kepada perut kita setelah dia berbuka puasa. Contoh kita buka puasa biasa dengan apa? Buah kurma dan makanan-makanan manis tak? Supaya gula tu dapat dinaikkan dan stable. Okey. Bila mana gula stable,
kita tak boleh nak ambil terus makanan ni, sebab dia akan menyebabkan terkejut dan jadi lambat kenyang. Sebab kita ambil bila kita ambil nasi ni, dia bukan gula ringkas, dia gula kompleks. Bila gula kompleks dia akan ambil masa untuk bagi signal rasa kenyang tu. Jadi antara cara terbaik ialah kita start dengan iftar dengan makanan-makanan manis, bagi sedikit gap masa antara dua waktu makan tu. Okey. Ni secara bergambar tadi. Okey. Okey, yang paling penting terutamanya bagi pesakit kencing manis. Bagi pesakit kencing manis terutamanya, dia wajib untuk berbuka tu wajib adalah kan. Tetapi dia kena bersahur pada waktu yang ditetapkan. Maksudnya bersahur sebelum subuh tu. Sebab kalau bersahur pada waktu tengah malam ataupun pada 1 pagi kita bersahur, dia akan menyebabkan tempoh makanan ataupun gula tiada dalam darah lama, dan kemungkinan risiko untuk hypo tu boleh berlaku. Hypo ni maksudnya gula rendah dalam darah kan. Jadi kalau biasa kita untuk pesakit kencing manis ataupun kita sendiri yang tak ada masalah penyakit kencing manis ni, dia kawalan waktu makan ataupun pembahagian masa makan tu seboleh-bolehnya kita tetapkan. Buka puasa tu memang buka puasa maghrib lah kan, cuma sahur tu. Dan satu lagi, bila malam selepas maghrib, selepas tarawih tu, kita boleh ambil makanan ringan sedikit. Sebab kita ambil sebagai macam supper lah kan. Okey. Apa yang berlaku kepada makanan kita? Okey, ini makanan kita ni semua ni akan ditukar kepada gula ringkas. Kalau macam jagung, roti, mi semua tu, itu gula kompleks. Gula kompleks, maksudnya karbohidrat kompleks. Bila karbohidrat semua ni akan ditukar kepada gula ringkas. Cuma yang membezakan dia dengan gula ringkas ialah dari segi masa untuk pencernaan. Sebab tu kadang-kadang bila mana sesetengah orang dia ambil gula ringkas sikit lah, terus naik gula dia. Sebab reaction gula dalam darah dia tu cepat. Okey. Jadi antaranya sebenarnya kalau pesakit kencing manis ni, paling baik untuk dia ialah kita kawal ataupun kita hadkan pengambilan gula ringkas. Gula ringkas ni contoh macam manis, gula-gula, air manis, itu kita hadkan. Kita utamakan kepada karbohidrat kompleks tadi, gula kompleks. Nasi, roti, mi semua tu lah. Okey. Kalau saya buat bengkel kepada pesakit kencing manis, kita ajar dari sudut pengiraan, pengiraan berapa satu senduk nasi ni sama dengan berapa keping roti. Itu macam tu. Jadi pesakit-pesakit kita tak berlebihan ambil. Cuma nak bicara tentang pengiraan tu tak boleh lah malam ni. Semput masa okey. Sebab saya handle bengkel untuk pesakit dialisis pun lebih kurang 4 jam saya handle. 3 jam saya handle bengkel untuk pesakit dialisis, sakit buah pinggang. Cara dari segi kawalan protein kita ajar. Okey. Yang kedua, dari segi pemilihan makanan tinggi serat. Serat fiber benda yang sama. Kalau tertukar, serat ni bahasa Melayu, fiber ni bahasa English. Kan? Serat dan fiber ni benda yang sama. Cumanya dia ada 2 kategori. Satu, serat larut. Yang kedua, serat tidak larut. Okay. Kalau saya buat kat situ tu melancarkan sistem pencernaan, mengawal paras gula dalam darah, mengurangkan kolesterol dalam darah, itu secara umum tentang serat. Tapi kalau kita nak pergi lebih spesifik, okey. Kalau serat yang tidak larut ni, contoh dia macam sayur-sayuran, buah-buahan, ini serat yang tidak larut. Yang mana fungsi dia ke arah dia boleh membantu untuk melancarkan sistem pencernaan dan sistem penghadaman.
Manakala serat larut, serat larut ni contoh dia macam barley, oat kan, ada gambar situ kan. Okey. Dia membantu untuk proses kawalan gula dan kawalan kolesterol dalam darah. Ini serat larut. Okey. Beza dia, okey, serat larut atau fiber larut ni biasanya dia dalam kumpulan karbohidrat. Beras perang. Orang tanya saya, beras perang, beras putih, apa beza? Dari segi kandungan karbohidrat sama, dari segi kandungan kalori ataupun tenaga dia sama, cuma dia berbeza dari aspek serat dia, fiber dia. Yang mana fiber dalam beras perang lebih tinggi berbanding dalam beras putih ataupun nasi putih. Sebab tu bila saya berjumpa dengan syarikat beras perang ni, memang syarikat beras perang dia wakil dia kata memang dia beras perang ni bukan dibuat untuk penurunan berat. Maksudnya bukanlah kata penurunan berat makan beras perang turun berat. Sebab dia lebih kepada kawalan gula dan kolesterol dalam darah. Sebab kalau kita compare, ambil satu senduk beras perang dengan beras putih, dari sudut tenaga, dari sudut karbohidrat sama saja. Cuma berbeza dari sudut fiber tadi. Okey, boleh jelas So antara benda yang tinggi kandungan serat yang larut ni, oat dan juga barley lah sekarang ni, buat masa sekarang. Masa depan teknologi tu akan kemajuan sains tu akan sentiasa update selalu. Sekarang pun banyak produk-produk yang kita guna. Okey. Okey, kalau serat yang tidak larut, contohnya macam buah-buahan dan sayur-sayuran, dia membantu ke arah sistem penghadaman, sistem pencernaan. Dia akan membantu untuk mengelakkan berlakunya masalah sembelit contohnya. Sebab tu kalau bila saya jumpa pesakit kanak-kanak, antara kita punya strategi, selain pada tambah air, kita cuba galakkan kanak-kanak untuk makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. InsyaAllah. Selain pada tu, kita guna probiotik lah. Probiotik ni contoh macam minuman-minuman culture tu kan. Tahu minuman culture Dia panggil, contoh dia macam, nak sebut jenama tak kena pula, macam iklan pula. Cuma ni baru tentang susu-susu culture yang digunakan di pasaran tu banyak lah yang dia probiotik, okey, ataupun bakteria-bakteria baik. Okey, dia bantu untuk proses ataupun untuk aktiviti dalam usus kita. Tu kalau kes-kes sembelit. Okey. Semasa Ramadan, okey, saya dah bercerita tentang sahur tadi. Okey, dan bercerita tentang kemungkinan bila mana kita tinggal sahur, dan dari segi air pun saya dah sentuh, dan dari segi makanan serat tadi pun saya dah sentuh juga. Okey. Awalkan berbuka puasa setelah masuk waktu, kan? Bukan kata awalkan buka puasa ni boleh buka puasa zuhur, buka puasa dah tak boleh lah. Berbuka puasa setelah masuk waktu. Okey. Mulakan dengan makanan seperti kurma, ataupun air masak, ataupun apa-apa air manis, sebab kita nak mengelakkan berlakunya, dipanggil setekadaan, dipanggil insulin spike. Okey. Okey, yang ni diceritakan seeloknya solat maghrib dahulu sebelum makan malam. Dan antara benda paling yang selalu saya sentuh ialah makanan tinggi garam ni, kalau boleh cuba elakkan pada waktu berbuka ataupun malam pada bulan Ramadan ni. Sebab makanan yang ada garam berlebihan, dia boleh menyebabkan masalah dehydration, masalah kekurangan air dalam tubuh. Kalau pesakit-pesakit yang mengalami masalah buah pinggang ni, memang saya agak strict sikit lah. Minta dia kontrol betul-betul makanan yang masin ataupun tinggi garam ni. Kalau pesakit saya yang buat dialisis lagi lah. Sebab orang buat dialisis ni dia kena had air. Okay, bila air tu dia had tapi garam tu tinggi, so satu dehydration proses tu boleh berlaku. Dan yang kedua, air tu akan retain, kita panggil. Akan situasi dia macam sembab lah, akan berada
dalam badan. Okey. So tak baguslah benda tu. Okey. Okey. Okey, macam saya cerita tadi, menu moreh, menu moreh, lepas tarawih ni tak ada masalah. Boleh, tapi tak boleh lah makan nasi arak lepas moreh, tak boleh lah. Kambing lepas tarawih lah, tak digalakkan lah, sebab kita akan tidur lepas tu. Jadi masa kita tidur ni, kita nak kita punya sistem kita tu berjalan dengan seoptimum mungkin. Tapi kita bila lepas tarawih ni makan nasi biryani kambing, lepas tidur pula. Boleh bayangkan lah lagu mana berlaku. Okey, dari segi pemakanan, pemilihan makanan, kita sarankan ambil buah ni yang tinggi kandungan air. Contoh macam tembikai ke, nenas ke, air apa, honeydew apa, tembikai susu yang boleh meningkatkan tahap hydration kita ataupun tahap air dalam tubuh badan kita. InsyaAllah dia boleh bantu kita lah. Kalau nak bersahur tak ada masalah. Nak bersahur dengan buah-buahan ni semua. Orang tanya bersahur apa yang bagus. So bersahur ni macam kita makan nasi tengah hari pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma selera tak selera je lah. Ada orang tak selera yang makan nasi tengah hari. Ada orang tak selera bila nak makan nasi ni pada waktu sahur. Ada orang makan buah kurma saja. Bergantung lah. Tapi kita sarankan untuk ambil makanan yang tinggi serat tadi, sebab kita nak retain, nak maintain kita punya proses dalam tubuh badan kita tu lebih lama. Okey. Ni saranan saya tambah sikit. Ada orang bagi tahu kata elakkan berbuka di buffet kan, kecuali anda boleh kawal diri. Kalau tak boleh kawal diri tu juga kena pandai-pandai lah. Sebab buffet ni dia banyak makanan kan. Jadi tendensi ataupun kecenderungan kita untuk ambil berlebihan tu mungkin ada lah. Okey. Jadi sini ni tak ada apa pun, dia just cerita tentang kawalan ataupun kalori dari segi tenaga satu makanan tu ada banyak mana dan berapa persamaan dia. Contoh macam biasa saya ajar pesakit saya, pasien diabetes ni, kita ajar tentang dipanggil karbohidrat counting ataupun pengiraan karbohidrat. Jadi kita bagi tahulah satu sendok nasi ini bersamaan dengan satu keping roti. Jadi 2 sendok nasi bersamaan dengan 2 keping roti. Itu sifir dia. Mana sifir itu? Itu ada pada kajian-kajian sebelum ni lagi. Jadi kita pandai-pandailah kita susun. Susun maksudnya pengambilan masa kita bersahur tu banyak mana kita boleh ambil. Kalau contoh masa bersahur tu dah ambil 2 keping roti. Kemudian nak ambil nasi pula. Jadi nasi tu berapa banyak kita boleh ambil. Jadi kita kena susun ikut keperluan kita. Kalau orang yang ada masalah penyakit lain pula. Kalau macam tadi penyakit kencing manis. Kalau orang lain ada masalah penyakit buah pinggang. Saya banyak sentuh buah pinggang sebab saya jaga bahagian buah pinggang. Tu yang banyak sentuh gitu tu. Jadi pesakit buah pinggang yang buat dialisis yang nak puasa. Lagu mana kita nak challenge benda ni. Kita kena bagi panduan ke dia. Sebab hari dia tak buat dialisis, dia boleh puasa. Mungkin dia boleh puasa. Tapi hari buat dialisis, dia akan mengalami keletihan selepas buat dialisis. Tapi ada pesakit-pesakit yang cuba berpuasa. Ada pesakit-pesakit yang saya jumpa ni memang dia cakap tak larat nak puasa. Sebab buat dialisis tu satu proses yang menggunakan tenaga. So yang ni kita bagi panduan. Bagi panduan masih lagi kena mengawal air-air yang diambil, tetapi dalam keadaan berisiko tinggi. Contohnya pesakit dialisis yang ada kencing manis, ambil insulin. Yang ni panggil high risk, berisiko tinggi. Yang ni sila minta pandangan daripada doktor pakar dahulu sebelum berpuasa. Paling penting. Kalau pesakit kencing manis yang
tahap biasa, tahap awal-awal ni tak ada masalah, ataupun pesakit macam ni yang 20 tahun lah kecil manis, makan ubat je, tak ada masalah nak berpuasa. Tapi pesakit yang on insulin dan berisiko tinggi untuk hypo, dia kena dapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu, sebab kita nak mengelakkan masalah hypo tu berlaku. Sebab ada setelah pesakit dia akan jadi isu dia pada itulah dari segi kesihatan dan dari segi kemampuan dia untuk berpuasa. Okey, saya rasa berkaitan dengan bulan Ramadan, persiapan kita dalam menyambut Ramadan, dan kita persiapkan diri kita untuk pemakanan di bulan Ramadan sebagai satu refresh balik kepada kita semua, insya-Allah. Dan benda ni akan menjadi satu panduan asas kepada kita untuk kita bagi tahu ke orang lain pula. Mungkin kita kat sini kita dengar, dan lepas ni kita bagi tahu tentang bagaimana cara yang terbaik untuk kita panggil kekal bertenaga semasa bulan Ramadan. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar tu. Kalau buka satu dua soalan pada hadirin semua untuk tanya. Azan. Okey, sila azan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام على محمد رسول الله. Okay. Ada persoalan ya? Tanya. Ya. Okey. Satu soalan. Okey, macam mana nak tengok kandungan gula? Okey, macam ni. Untuk makanan untuk minuman-minuman yang minum bertenaga lah, kita panggil macam kopi 3 in 1 tu kan. Okey. Kalau dari segi panduan gula, kita tengok pada kalau packaging dia tu kan, tengok dekat okey, kalau 25 gram dia 5 sudu teh gula. Okey. Dia 1 sudu teh bersamaan dengan 5 gram gula. Biasa saya tengok minuman kalau minuman tin, minuman kotak, cuba tengok
minuman anak-anak kita. Biasa dia akan pergi dalam 20 hingga 30 gram. Jadi kalau 30 gram bersamaan dengan 6 sudut teh gula. Kita nak buat sikit rasa macam taman ni. Sebab 1 sudut teh 5 gram. Itu sifir dia. Dan dari segi pelabelan ni sebenarnya, pelabelan ni, undang-undang pelabelan kita ni ketat sebenarnya. Undang-undang pelabelan makanan ni ketat. Ketat maksudnya kalau kita satu makanan tu nak diisytiharkan rendah lemak, dia ada syarat berapa, maksud rendah tu berapa persen lemak yang dibenarkan untuk diklaim bahawa tu rendah lemak. Tapi kalau air minuman kita contohnya kalau 3 in 1 tu memang tinggi lah. Memang tinggi. Dia pergi sampai kalau saya pernah jumpa satu minuman ni 45 gram. 45 gram maknanya 9 sudut teh. 9 sudut teh gula. Tinggi tak? Itu tak termasuk lagi dengan kita panggil non dairy creamer ataupun creamer bukan tenusu. Yang mana creamer bukan tenusu ni pun dia lemak dia tinggi. Kan lemak dia lemak sebenarnya creamer bukan tenusu ni. Kalau kita dia punya susu tu susahlah sikit. Tapi kalau pertanyaan tuan tadi berkaitan dengan berapa sudut teh gula, kita tengok berapa gram. 1 sudut teh 5 gram. Kalau air kotak tu dia akan pergi lebih pada 20 air kotak. Kalau susu minuman paket ni 20 hingga 40 gram pengalaman kita. Tapi kalau orang Kelantan dahsyat lagi minum air ni. Ambil satu paket dia tambah pula dengan krema pekat manis tu. Jadi lagi tinggi dia punya kandungan gula dalam tu. So kalau kita minum gitu dengan ais tak manis rasa sebab dia diselaputi oleh rasa kopi dan rasa krema tu lah, menyelaputi rasa manis tu. Okey. Ada satu soalan lagi tak? Ada. Okey. So saya rasa terima kasih atas kesempatan daripada pihak masjid untuk saya berkongsi berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan. Cuma ingatan kepada semua daripada kita ni, harapnya kita dapat jaga kesihatan dengan baik. Kerana nilai kesihatan ni hanya orang yang sakit dapat rasa. Bila saya jaga dialisis, kos dialisis bukannya rendah. Kalau hemodialisis ni cuci buah pinggan dengan darah. Kos dia satu rawatan RM200 sekali rawatan. Yang ni saya tanya dengan member saya. Member saya dia buka pusat dialisis. Dia kata RM200 ni kos paling minimum lah, RM200. Jadi kita darab dengan 3, dah kan dalam RM600 seminggu. Dan dalam sebulan 4 minggu sebulan, dia akan pergi ke RM2,400 sebulan untuk rawatan dialisis sahaja, tak termasuk dengan pengangkutan. Kebanyakan pesakit yang saya temui memang dia ada tanggungan lah. JPA tanggung, Perkeso tanggung, tapi yang ditanggung itu rawatan dialisis. Tapi antara kos yang paling besar ialah rawatan kos perjalanan ke pusat dialisis. Yang tu paling mustahak. Sebab tu kalau jumpa pesakit-pesakit yang di bawah tanggungan Majlis Agama Islam ni, memang kita nampak dia punya kos sangat tinggi. Yang tu kalau hemodialisis. Kalau peritoneal dialisis yang buat kat rumah, yang biasa-biasa tengok yang buat kat rumah, dialisis buat kat rumah, okay, kos dia dalam 2,700 sebulan. Kos untuk buat dialisis di rumah yang 4 kali sehari kena buat. Sekali buat tu dalam 1 jam. 4 jam. 4 jam proses filtration tu 4 jam. Tapi dia 4 jam tu dia boleh pergi berjalan lah. Lepas 4 jam dia datang balik. 4 hingga 6 jam dia datang balik dan buat penukaran larutan cecair air tu. Dan satu lagi rawatan peritoneal dialisis dipanggil automatic, yang guna mesin kat rumah tu. Mungkin ada pernah tengok guna mesin kat rumah buat pada waktu malam. Yang tu dipanggil automatic peritoneal. Kos dia dalam 4,800 sebulan. Ini dan mesin tu kena sewa. Sewa untuk mesin tu 4,800 sebulan. Jadi macam saya cakap, nikmat ataupun harga sebuah kesihatan ni
sangat mahal, kan? Dan kita yang masih sihat, ya, cuba jaga kesihatan, ya. Sebab Nabi sebut kan 5 perkara antara iqtanim khamsan qabla khamsin tu, apa? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, kan? Antaranya masa muda sebelum masa tua, masa lapang sebelum masa sakit, dan antara selain itu masa sihat sebelum masa sakit. Jadi insya-Allah saya sama-sama doakan untuk pesakit-pesakit yang berada di hospital supaya mereka dipermudahkan segala urusan, dan insya-Allah doa kita itu menjadi satu khairat dan satu saham kepada kita juga semoga dengan silaturahim yang kita jalinkan, yang kita doakan kepada mereka, insya-Allah Allah memberikan satu kurniaan kepada kita. Jadi sekarang itu daripada saya. Dengan ini wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.